العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Besar Tuan Pengurusi Qaryah Masjid Kampung Paya Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh bersenja Tuan Kuasanya yang sempat hadir bersama pada malam ni. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Adli, Ustaz Zul dan para pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada malam ni. Pimpinan-pimpinan masyarakat, jawatan kuasa surau sekitar yang sempat hadir, tetangga-tetangga surau dan masjid yang sempat hadir bersama, kaum ibu, kaum bapa, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni. Ya, pada hari Sabtu, ya maklumlah kita ni sekarang ni tertakluk kepada PKPB dan banyak SOP yang perlu kita patuhi. Ya, kuliah subuh, ya, kita sepatutnya kuliah subuh berjumpa pada kuliah subuh, tak dapat kita teruskan ya kerana ya arahan daripada pihak berkuasa tempatan. Dan alhamdulillah pada malam ni dapat kita ya bertemu dan insya-Allah kita pada malam ni menyambung kembali pengajian kita berkenaan dengan Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita melihat lagi zikir-zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang mana zikir-zikir ini dengan niat kita ni tujuannya adalah untuk kita pertama ialah menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyakkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat kita yang nombor satu sekali lah. Ya, selain daripada kita nakkan fadilat, nak kelebihan, ya, nakkan tawaran ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan. Contohnya tadi lepas semayang kita baca tasbih ya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, dan yang ke-100-nya kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun di sana itu ada janji daripada ya Allah Subhanahu taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang buat macam itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya, ataupun Allah taala mengampunkan dosa-dosanya meskipun dosanya itu ya seperti buih di lautan. Ya, maknanya ada janjilah. Namun hakikatnya juga tetap kita ni selain daripada kita mengejar dia punya fadilat, tetap matlamat utamanya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik zikir-zikir yang kita amalkan, itu nombor satu. Jadi tak jadi itu lain cerita. Nombor satu ialah cari dulu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang keduanya ialah kita ni memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini kerana hikmah. Ya, kerana hikmah yang kita tuan-tuan kan, sebab kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ni kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan ya, dalam kita ni ditimpa musibah daripada Allah Subhanahu wa taala ni kita tak tahu mana satukah yang telah ditakdirkan oleh kita tak tahu. Ya, ada kala kita ni ditakdirkan dengan sesuatu usaha kita dapat balik apa yang kita nak. Contohnya kesenangan, kita nak kesihatan. Dan para ulama mengatakan barangkali dengan berdoa itu kita dijanjikan kesihatan dan kesenangan, maka kalau kita tidak berdoa ya rugilah. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak berzikir kepada Allah, kita rugi tuan-tuan ya. Kita sangat-sangat rugi. Okey, jadi sebab itulah banyak orang keliru antara takdir dan doa. Ramai orang keliru antara takdir dan doa. Keliru. Ada yang tanya tu, ada yang cakap, dia kata apa? Dia kata
kenapa saya perlu banyak berdoa kepada Allah sedangkan saya sudah ada takdir saya sendiri. Maknanya kalau doa pun tak guna, takdir saya sudah ada. Contohnya kalau hari ini ditakdirkan hari ini saya mati, buat apa saya berdoa? Patutnya sebenarnya dah mati, takdir Allah tu tak boleh tolak lagi dah. Dia kata begitulah. Kalau Allah sudah takdirkan saya susah kat dunia ni, untuk apa saya berdoa? Sedangkan Allah Ta'ala sudah mentakdirkan saya susah. Jadi untuk apa saya berdoa? Jadi di situlah banyak sekali tuan-tuan kan ulama membidas ataupun membahas berkenaan dengan perkara tersebut. Membahas tentang perkara tersebut. Banyak. Kalau kita tengoklah banyak sekali tuan-tuan kan perbahasan berkenaan dengan takdir dan juga doa. Jadi berzikir ni berdoa lah. Berzikir ni salah satu daripada ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ramai orang duk tanya tu. Jadi para ulama mengatakan barang siapa yang mana mereka itu meninggalkan doa kerana mereka bersandarkan kepada takdir, kononnya mereka ni ditakdirkan susah, maka sesungguhnya orang itu telah keliru dengan konsep takdir dan doa. Itu merujuk kepada kitab Majmu' Al-Fatawa, kitab besar daripada Syekh Ibn Qayyim. Banyak ulama mereka saya ambil petik satulah, salah satunya mereka mengatakan bahawa sesiapa yang berkata saya tidak berdoa dan tidak memohon kerana hanya bersandar kepada takdir, maka itu sesungguhnya orang itu sudah keliru. Sesungguhnya orang itu sudah keliru. Maknanya kita ni sebagai apa kena memperbetulkanlah, kena memperbetulkan tanggapan macam tu. Sebab itulah saya kata tadi dalam kita berzikir seharian ini kita tak boleh putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita melihat iaitu sempena dengan bulan musibah. Bulan musibah saya panggil ni bulan musibah lah, yang mana kita kena PKPB ini selama sebulan. Maka saya ambil tajuk zikir kita pada malam ni ialah berkenaan dengan zikir ketika mana kita ditimpa musibah oleh Allah SWT. Okey, jadi tuan-tuan, asal musibah ni daripada siapa? Asal musibah ni daripada Allah lah. Secara zahirnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asal musibah ni saya takar ni supaya apa? Supaya kita tahu macam mana susunan dia tu, kita tahu. Asal sesuatu ni semua daripada Allah. Berdasarkan firman Allah SWT, wallahu khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mencipta segala. Segala ketentuan, segala ketetapan Allah ciptakan. Baik kita kata kita panggil ianya mudarat, baik yang kita panggil namanya nikmat, tetap itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena secara asasnya. Semua datang daripada Allah SWT. Kenapa kata begitu? Sebab kalau kita nakkan kebaikan, kita mahu timpakan kebaikan kepada sesuatu, tadi kita baca ayat kursi, la yashfa'u indahu illa biiznih. Kan? La yashfa'u, tidak ada sesuatu boleh beri syafaat ataupun kebaikan kepada seseorang, kepada sesuatu, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita dah baca dah. Sepatutnya benda tu boleh menguatkan kita iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita ambil yang buruk. Contohnya yang paling buruk apa? Sihir. Sihir ni kita buat kat orang. Sihir ni kita buat kat orang, yang buruk lah. Dalam ayat 102 surah Baqarah, surah Al-Baqarah, yang mana Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka menuntutlah daripada mereka berdua itu. Siapa mereka berdua ni? Harut wa Marut. Tu ada yang kata dia malaikat, ada yang kata dia bukan malaikat. Macam-macam edisi lah, tafsir banyak sekali Maka saya ringkaskan. Saya nak ringkaskan cerita, bukan nak cerita pasal Harut Marut ni. Saya nak cerita bagaimanakah yang buruk juga pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka belajarlah, menuntut daripada mereka berdua itu
ilmu yang mana boleh menceraikan suami isteri. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tu ilmu yang boleh menceraikan. Sebab asal sihir ini ialah untuk memecah belahkan. Kalau orang kena sihir, dia mesti pecah belah. Dia takkan boleh tu. Maknanya itu asas ilmu dia. Itu asas ilmunya. Okey, jadi maka Allah Ta'ala kata, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan sesungguhnya tidak adalah mereka itu mampu menimpakan mudarat kepada sesuatu dengan zikir, dengan sihir itu, bihi min ahadin, kepada seseorang, illa biiznillah, melainkan juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita kena faham konsep ni. Nak jelaskan bahawa jangan takut bila kita kena sesuatu, jangan cari benda-benda yang selain daripada Allah, sebab kedua-duanya situ tadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hikmahnya nanti kita tengoklah. Ya banyak tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak menguji iman kita. Allah Ta'ala kata tak apa, aku izinkan dianya orang ni dikenakan sihir, aku nak menguji imannya. Kadang-kadang ya begitu kan. Ya, kadang-kadang Allah Ta'ala suka mendengar suara kita berdoa. Allah Ta'ala nak dengar, suka terpikat, suka dengan suara kita berdoa kepada Allah. Sebab ada hadis Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah paling suka melihat hamba-Nya merayu minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sebab-sebab. Ya, sebab yang ketiganya menaikkan darjat dia dan sebagainya. Ya, jadi macam-macam lah. Ya, jadi boleh saya katakan bahawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi tuan-tuan, itu asasnya. Okey. Tetapi tuan-tuan kena ingat, dalam kehidupan ini Nabi SAW telah berpesan kepada kita, la yamutanna ahadukum, la yamutanna, jangan sekali-kali kamu mati. Ya, jangan sekali-kali kamu mati, ya, sehinggalah illa yuhsinu billahi dhanna, sehinggalah kamu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi datang hadis ini, maka tuan-tuan, kewajipan kita adalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala takkan dia zalim kepada kita. Takkan dia zalim. Saya ada baca Ustaz satu hadis, Allah Ta'ala telah tetapkan umur kita, jodoh kita, ya, kemudian kita punya rezeki, kemudian celaka ataupun bahagianya kita, Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi tuan-tuan, kebanyakan para ulama menyatakan bahawa walaupun empat-empat ini sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak menzalimi kita dengan sesuatu kejahatan, keburukan, tak ada. Tidak. Sebab Allah Ta'ala mengharamkan sifat zalim ke atas diri dia, maka boleh dikatakan asal sesuatu semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya Adam AS diciptakan, duduknya di mana? Di langit, di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Asal sesuatunya semua dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ni nikmat. Tapi yang tukar nikmat itu siapa? Yang tukar manusia, sikap nikmat itu adalah manusia. Sebab itulah kita bersangka baik dengan Allah SWT, tuan-tuan. Disebutkan di dalam banyak sekali dalil dalam Quran, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa yang menimpa kamu dari segi kebaikan, maka itu datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ya, satu hasanah, satu sayyi'ah. Kena ingat tu. Satu hasanah, satu sayyi'ah. Jangan besoknya salah minta nanti. Ya, satu namanya hasanah, satu namanya sayyi'atun. Iaitu, ya, hasanah tu ialah kebaikan. Apa saja musibah yang timpa kamu dalam bentuk kebaikan. Maknanya musibah ni ada dua. Satu musibah dalam bentuk hasanah, satu musibah dalam bentuk sayyi'ah. Apa itu hasanah? Hasanah itu ialah hasan. Hasan tu mana elok, yang baik.
Itu yang kita suka. Maka ulama mengatakan hasanah itu adalah sesuatu yang kita gembira apabila mendapatnya. Maka itu namanya hasanah. Okey. Dan yang keduanya namanya sayyi'ah. Kita biasa dengar kan ulama su. Apa su tuan-tuan? Dia ada dua ni dalam bahasa Arab ni tuan-tuan. Saya bagi jelas tuan-tuan ni. Nombor satu namanya alif, sin, waw, qaf. Ini namanya alif, sin, waw, qaf. Sukun. Asuk, sin, waw, qaf. Ujungnya qaf. Ni ujungnya qaf. Ya, ujungnya qaf. Ini suk ni namanya pasar. Ulama suk, kita panggil ulama suk tu mana ulama duduk kat pasar kau jual. Tapi pasal malam jumpa dia, pasal tani jumpa dia, kita panggil ulama suk. Kan? Dia ulama tuan-tuan tapi bercerabih ya dekat pasal malam yang kau jual. Duduk tuan-tuan ke kedai mamak tu, kedai kopi tuan-tuan, cerita hukum hakam pandai dia. Maka itu kita panggil ulama suk. Ya, suk. Ya, ulama duduk kat pasar. Kau jual dekat pasar. Ke masjid tak jumpa dah. Masjid dia sejak untuk tuan kan. Bila kita ngajar dia tidur. Ada lagi dia buka kelas pula. Okey. Pasal tani contohlah. Buka kelas dia pula kan. Ada special punya kelas dia. Itu semua dia tahu tu tuan-tuan. Itu semua tahu tu. Cerita Dajjal ko, Ya'juj Ma'juj ko, habis semua dia tahu tu. Contohlah. Maka orang panggil ulama suk. Ni suk ujung dia. Satu lagi sin, waw, ujungnya hamzah, su'un. Satu sukun, satu su'un. Apa su'un? Su'un tu jahat. Su'un tu jahat, tak elok. Su'un. Tu ada beza. Kadang-kadang kita dengar ulama su atau apa? Maka boleh mendatangkan dua makna lah. Kalau dia ada hujungnya dengan qaf, maknanya ulama pasar. Kalau hujungnya dengan hamzah, maka itu ulama jahat. Jadi tuan-tuan, musibah ni ada dua. Satu hasanah, satu sayyi'ah, iaitu yang jahat. Maka musibah yang jahat ini, maka Allah Ta'ala kata apa? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Maka ketahuilah bahawa yang itunya datang dari diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri, bukan aku. Maknanya asal sesuatu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maknanya orang ni ditakdirkan semuanya elok, semuanya baik. Sebab itu Allah Ta'ala kata kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap orang lahir dalam keadaan elok semua. Elok semua. Maka yang corak dia tu, ya, ibu bapa dia dan dia sendiri pilih jalan tu, maka dialah yang merosakkan diri dia. Ya, dialah yang merosakkan diri dia tuan-tuan. Maka boleh kita katakan apa saja yang menimpa kita tuan-tuan daripada kebaikan yang kita panggilkan baik, nikmat, itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak baik itu tuan-tuan, ni datang daripada diri kita sendiri. Ya. Okey. Jadi kita dia ialah kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka buruk. Allah benci dengan aku ni, Allah tak suka aku. Tak payah cakap macam tu. Ya, dia ketahuilah apa yang kena kat kita ni pastinya barangkalinya datang pada diri kita sendiri. Kita cari muhasabah balik apa kekelemahan kita, kekurangan kita, cari ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana taubat itu juga boleh tuan-tuan menyingkirkan bala. Sebab apa? Kata-kata Sayyidina, kata-kata Ali bin Abi Talib, ma nuzzila balaun. Bala tu apa ustaz? Balaun tu apa? Ya. Apa bala ni? Bala ni ujian. Ujian yang berat, yang sukar untuk kita terima ni bala lah. Goncang iman korang, namanya bala. Ma nuzzila balaun illa bizanbin. Tidak turun bala Allah tu, tidak turun bala satu benda yang tak baik itu illa bizanbin, kecuali dengan sebab dosa. Bizanbin. Ya, bizanbin tuan-tuan, ya, illa bizanbin. Ya, iaitu dengan dosa.
Ya, saya sebut bizambin ni bukan masuk dosa tu namanya bizambin, tak. Dosa dalam bahasa Arab dzunubun. Ya, zal nun waw ba. Ya, dzunubun. Ada tulisan dia macam tu. Ya, dzunubun itu kita anggap sebagai dosa. Ya, dalam kalau satu kita panggil sebagai zanbun. Dia dua perkataan tu, ya, zanbun. Ya, zanbun tu za nun ba. Jatuh pula dia punya ni. Okey, zanbun. Okey, itu kita panggil sebagai dosa, zanbun. Jadi saya bila kita sebut bizanbin tu, bila saya tambah ba tu awal dia, ba tu dalam bahasa Arab maksudnya dengan dosa. Bala tak turun melainkan dengan sebab dosa. Itu Sayyidina Ali kata. Bala takkan turun melainkan satu sebab je, iaitu dosa. Tak ada sebab lain, sebab dosa. Wala rufi'a, dan ia tidak akan diangkat. Wala rufi'a, ya, ia tidak akan terangkat. Rafa'a ni angkat. Tuan-tuan pernah dengar rafa'a ni kat mana perkataan dia? Surah, kalau tuan-tuan baca surah Waqi'ah setiap malam, tuan-tuan tahu. Waqi'ah disebut kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Tu kat situ duduknya. Ya. Khafidah. Khafidah dan rafa'ah. Saya nak tunjuk je, ya, rafa'ah. Khafadha dengan rafa'ah. Tadi yang kita nak cakap ni pasal rafa'ah. Ni rafa'ah ni apa dia? Khafidah ni apa? Khafidah ni maknanya turun, rafa'ah ni naik. Faham? Turun satu lagi naik. Okey, satu turun, satu lagi namanya naik. Apa yang maksud tadi tu? Dalam surah Waqi'ah tu Allah Taala kata, ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha kadhibah, sesungguhnya akan datang, ya, hari pembalasan atau kiamat itu, laisa liwaqtiha kadhibah, yang mana hari kiamat itu dia pasti datang, dia bukan dusta. Waktunya sampai, ya sampai. Ya, jangan kamu kejar kata tak ada. Baru ni ada saya dengar dalam YouTube, dalam Facebook, bila orang cakap pasal Dajjal, orang ni pun nak cakap pasal Dajjal juga. Dia kata Dajjal ni bukan, kadang-kadang kita tak tahu dia makhluk ke bukan. Tak terkejut pula. Kita tak payah kaji Dajjal ni, kata. Ya, ada yang mentafsirkan Dajjal ini sebagai sifat jahat. Saya kata, kau ni hadis mana baca ni? Nabi dah siap sebut rambut dia keteng, mata yang satu. Mana sifat celah mana? Adakah Ahmad Al-Bab? Takkan? Jadi mana tuan-tuan kan, dia nak tunjukkan bahawa dia ni open minded. Dia doktor. Kalau tuan tengok adalah doktor ni. Saya pelik orang duk kaji. Dia kata Dajjal ni duk kaji. Tak perlu kita kaji benda tu, dia kata. Tak perlu kita kaji. Wah, dia tunjukkan yang dia terror lah. Dia ni open minded. Dia tak percaya benda-benda tahyul macam ni kan. Tentang Dajjal ni hanya sifat kejahatan itu. Sifat kejahatan manusia ni semakin memuncak, maka kita panggil sebagai Dajjal. Wah, saya pun dengar ini tafsiran baru ni. Ini ulama mana ni, saya pun tak tahu kan. Padahal Nasrullah pun ada cakap, dia duduk di sini, dia di sini, dia di situ. Ya, di belah timur akan muncul di sini. Ya, dia ni tak berapa tinggi, tak berapa rendah, badannya macam ini, rambutnya keriting, ikan-ikan mayang, dia kata gitu kan. Siapa duk cerita ni? Lah, sifat rupanya. Maknanya perangai orang tu boleh jadi macam itulah. Maknanya kadang-kadang orang zaman sekarang ni, semuanya tunjuk pandai. Kan? Semuanya tunjuk pandai, tuan-tuan kan. Kita pun pelik lah. Kita diam je lah. Saya pun dengar pasal dia ada doktor kan hujung dia. Awal nama dia tu ada doktor. Kita orang kampung Paya mana ada doktor. Kan? Nak lawan dia biar lah. Kan? Tapi maknanya tuan-tuan kan, saya pun dengar terkejut juga. Jadi saya dengar orang tu terkejut. Yang baru-baru ni pula gaduh lagi pasal apa? Niat. Niat pula gaduh kan. Niat kuat satu, niat ini sama. Yang seorang balun Ibn Taymiyah, yang seorang tukang jawab pula. Ini adalah pun viral juga ni. Saya pun malas lah. Bising lah, pening kepala. Kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kiamat tu akan sampai. Kiamat tu pasti sampai.
Ya, Nabi dah bagi tahu dah kiamat ni tanda-tanda dia nak sampai ni ada 3 kan. Nabi ada 3 yang besar kan. Kurma dah mula tak berbuah. Ya, lepas tu apa semua tu tanda-tanda lah. Ya, tanda-tanda dia nak kiamat dan sebagainya kan. Okey. Saya tak mau cerita lebih lanjut lah. Kalau cerita sekarang dah cerita kiamat pula. Okey. Ayat selepasnya, khafidatur rafi'ah. Ada golongan yang akan direndahkan sehina-hina tempat, dan ada golongan yang ditinggikan semulia-mulia tempat. Allah Ta'ala nak beritahu. Jadi rafa'ah ni maksudnya yang diangkat, yang ditinggikan ini. Jadi dalam hadis ini dia sebut apa? Maka Ali bin Abi Talib kata tuan-tuan, iaitu bala tadi tidak turun sebab dosa, wala rufi'a, dan dia tidak diangkat bala itu illa bitaubatin, melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ini saya dah masuk dalam tajuk lah ni. Maknanya kita ni pengenalan dia, bila kita ni ditimpa musibah, kita rasa itu musibah, tak ada jalan lain melainkan kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa bitaubatin, apa sajalah benda pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia. Wala rufi'a, maksudnya perkataan ini rafa'a. Tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan perhati betul-betul ni apa yang kita tulis ni, sebab yang saya tulis ni perkataan yang paling banyak dalam Quran tu, paling banyak. Jadi kalau tuan-tuan dengar imam baca pun tak lama lagi tuan-tuan dah boleh faham dah. Sikit-sikit lah rafa'a dah boleh tangkap. Ya, dah boleh tangkap dah. Ya, dah boleh tangkap tuan-tuan ya. Sebab kita ni kalau bahasa Arab ni, kalau kita belajar, kita kena imaginekan patah-patah dia tu, kita kena pecahkan. Contohnya kalau kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak boleh nak tafsirkan Alhamdulillah. Kita bukan orang Arab. Kita dengar tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia panjang tu. Alhamdulillah, kita pening. Jadi kita pecahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dia, kita pecahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita boleh Alhamdulillah apa, lillah apa, Rabbi apa, Al-Alamin apa, dia dapat pecahkan. Itu sebab saya tadi, macam dosa tadi, bizanbin, saya pecahkan jadi bi tu bi lain, zambin itu zambin lain. Sebab tu dalam Quran tuan-tuan sebutan makhraj pun kena betul. Su'un ada beza. Ujung dia memang penting. Yang ujung dia penting tuan-tuan kan. Betul, kalau Arab tu kalau dia belakang dia tu ada qaf, belakang ada hamzah, dia mesti kena ni. Sebab tu anak-anak murid saya mengaji, tuan-tuan tengok kat Spring Hill banyak lah. Saya Kampung Paya saya tak ambil guru apa ni kan, sebab di sini banyak guru mengaji. Di Spring Hill anak murid saya mana-mana yang dah ada naik Quran, saya turunkan Iqra dulu. Bukannya nak nanya dia, tak, nak betulkan dia punya makhraj. Ya, makhraj. Baca, kalau orang dah fasih, baca Iqra-nya sehari boleh habis. Sehari tu Iqra 1 sampai Iqra 5 habis dah. Laju baca tu. Ya, kata bafaran, laju dah. Langkah terus, langkah. Sebab nak betulkan hamzah dia, qaf dia, kaf dia, ha dia, kha dia. Tu nak betulkan. Sebab nanti bila dia naik ke atas, kat sini dia jadi. Kat sini jadi. Bila bawah dia tak betul, ya atas dia nanti dia tak betul. Kalau tapak dia salah, atas dia salah juga kan. Jadi kita betulkan kat situ. Sebab kena faham kan. Kita belajar daripada pendengaran kita, tengok macam mana ya. Okey. Jadi zikir dia ketika mana ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali tuan-tuan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah istirja. Istirja apa Ustaz ni sebut? Poning biasa pun dah dengar tu Ustaz. Istirja tu apa? Okey. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, roja. Okey. Saya tolong. Roja. Okey, ini roja'ah ni apa maksud dalam bahasa Arab? Balik, pulang atau balik. Roja'ah. Ya. Zahaba pergi. Roja'ah balik.
Zahaba pergi, raja'a balik. Okey, faham tu? Okey. Jadi bila kata istirja, maknanya kata asas dia ialah raja'a. Kalimah yang membawa kita balik, mohon balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa balik, istirja tu maknanya ambil pada perkataan ni, iaitu balik, kembali balik kepada Allah. Bila timpa musibah, kita cepat-cepat balik kepada Allah. Cepat-cepat balik kepada Allah. Datang COVID-19, balik pada Allah cepat. Jangan duk tunggu lama. Balik-balik kepada Allah. Ya. Kita susah tuan-tuan, cepat-cepat balik pada Allah. Itu kalimah istirja namanya. Sebab itu dalam Quran dikatakan, allazina idza asabathum musibah. Apabila kamu ditimpa musibah, apabila mereka itu orang yang sabar itu ditimpa musibah. Musibah ni mati, ustaz. Mati adalah salah satu daripada musibah. Baru-baru ni ada orang kata ya DG takut mati. Orang kata kita tak kena. Tuan-tuan, ya, terima kasih kepada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia sendiri cakap, dalam kamus hidup orang Islam tidak ada istilah takut mati. Sebab Islam adalah satu-satunya agama yang berpesan setiap hari, setiap jam kepada penganutnya tentang persediaan mati. Dan orang Islam sentiasa merindukan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kita kalau boleh nak mati dalam keadaan kita semayang, dalam keadaan kita bersedekah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam fisabilillah, kita tak pernah takut mati. Silap orang lah kalau cakap orang Islam ni takut mati. Sebab kita ni tahu mati ni di mana-mana pun kita boleh mati. Jadi maknanya bila ditimpa musibah, apa saja musibah, mati ke, susah ke, wabak ke, penyakit ke, cepat-cepat, itu namanya kalimah istirja. Kalimah yang menyuruh kita kembali balik kepada Allah. Sebab itu bila dituturkan perkataan ini, tak cukup tuan-tuan cakap inna lillah saja sebenarnya. Tapi kena hayati maksud inna lillah tu apa? Pergi ambil sembahyang, pergi solat, pergi doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan isi, jangan apa ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lepas dah. Tak. Maksudnya kembali kepada Allah, kamu kena datang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah tadi ya dah sedar, dah ingat Allah, dah zikir pada Allah, barulah datang ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu golongan yang mendapat kemuliaan dan rahmat daripada Allah. Baru dapat gitu. Kalau tidak, ia tak dapat tuan-tuan ya. Kalau tidak, ia tak dapat. Jadi maknanya mula perkataan raja'ah. Okey. Jadi saya rasa masa pun dah time tuan-tuan kan. Jadi saya rasa cukuplah takat tu. Ya. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ni dah kira berat juga ni kan. Saya terbawa-bawa kelas malam. Saya kelas malam mana-mana sebab banyak yang ngajar orang kampung. Kena bawa whiteboard ni. Dia bawa orang kampung ni dia macam faham, tapi dia macam tak faham. Tapi tak malam ni saya punya giliran mengajar kampung Paya ya, terbawa-bawa sekali. Kan? Minta maaf banyak-banyaklah. Ya, ustaz ingat kata orang ni bodoh, benar kau. Tak ada, kan? Kadang-kadang daya mendengar kita tu, kan? Kadang-kadang saya ni sebut tak tepat. Bukan tuan-tuan dengar tak betul. Saya sebut tak tepat. Sebab saya bukan orang Arab. Sebut tak tepat untuk tuan-tuan pun duk imagine. Ustaz kata ni macam ni, tapi tulisnya lain. Maknanya tulisan ni betul, saya sebut tak betul. Kan? Maknanya macam tu lah. Okey? Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada? Ya cikgu. Orang yang sama ya? Betul tu. Oh, itu dalam bid'ah lah. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Okey. Hasanah ni ya macam saya kata tadi lah. Baik, hasanah ni kebaikan. Kebaikan ni banyaklah benda-benda baik. Tayyib, hasanah, jayyid, ini semua namanya seangkatan. Ya, namanya ialah baik semua.
Okey. Macam cikgu sebut tadi, dalalah ni ialah sesat. Dalalah ni sesat. Ya, sesat ni maknanya masuk kepada perkataan sayi'ah jugalah. Sayi'ah ni, sayi'ah, dalalah, apa nama, macam-macam lah, azalah ataupun tergelincir kan, terbabas. Ni semua termasuk seangkatan dengan perkataan dengan sayi'ah ni tadi. Samalah. Ya, sama lebih kurang. Okey, ada apa? Start. Okey. Okey, jadi saya rasa cukup setakat tu. Ampunan maaf daripada saya, kasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil